Assalamualaikum semua, welcome to Nas Winchester. Aku nak ucapkan terima kasih kepada sesiapa yang telah subscribe pada channel ni, dan kepada mana yang belum lagi subscribe, please tekan butang subscribe dan juga the bell notification. Dan kepada semua yang sudah join membership Gang Kliwon, thank you so much guys for your support. Dan kalau korang nak memberikan sumbangan kepada channel Nas Winchester ni, korang boleh tekan butang super thanks ataupun thanks dalam love tu dekat bawah video ni guys. Korang boleh tekan butang tu dan memberikan sumbangan. Tak kisahlah berapa amount tu terpulang kepada korang, aku nak ucapkan ribuan terima kasih guys. Korang punya sokongan memang terbaik gila lah. Jadi kita kembali lagi dengan segmen Seram Kliwon pada minggu ni, di mana hari ni aku kongsikan satu kisah yang terjadi di negeri Sarawak. Dan kisah ini memang memberikan banyak gila pengajaran dari segi sifat-sifat yang ada dalam diri kita ni, dan juga dari segi sisi agama. Memang best cerita ni, memang menarik. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita teruskan dengan segmen Seram Kliwon. Let's go. Sifat dendam itu adalah satu sifat yang tidak patut kita tanam dalam diri kita ini guys. Sebab itu adalah satu titik hitam yang boleh mengubah diri kita. Sifat dendam ni korang pun tahu, ia adalah satu sifat yang boleh membawa kita ke arah kegelapan, ke arah kesesatan. Kalau kita simpan ataupun pendam perasaan dendam itu terlalu banyak dalam hati kita ini guys. Dan itu adalah sebenarnya apa yang telah terjadi kepada seorang gadis kampung yang berasal daripada negeri Sarawak. Jadi kisah ini dia terjadi pada tahun 60-an. Memang dah lama gila guys, okey, di sebuah kampung yang kecil di negeri Sarawak, di mana tinggalnya seorang perempuan yang bernama Lina. Rupa dia begitu cantik, kulitnya cerah, bersopan santun, baik hati, apa lagi, semua package dia ada guys. Okey, dia ni adalah satu pujaan hati di setiap jejaka yang ada di kampung yang terpencil di negeri Sarawak tersebut. Lina ni dia berumur 25 tahun, dia hanya tinggal di kampung, dan sepanjang dia hidup kat sana, dia punya tanggungjawab dia hanyalah untuk ibu bapa dia guys. Okey, macam aku cakap, sifat Lina ni, dia adalah seorang gadis yang begitu baik hati, sampaikan satu masa tu ada makcik yang jual karipap dekat luar kampung dia tu. Dia punya baik hati guys. Makcik tu tengah nak kemas-kemas tau, kemas-kemas karipap pada lagi ni, tapi si Lina nak pergi sambung berniaga untuk makcik tu guys. Okey, sampai tengah malam mat. Okey, itu yang kadang-kadang tu tengah malam tu ramailah jejaka datang ke warung ataupun stall karipap makcik itu nak mengorat si Lina ni guys. Okey, padahal makcik tu dah packing, member nak balik tidur ni, esok nak masak lagi karipap ni kan. Tapi Lina ni boleh sambung lagi perniagaan makcik itu guys. Itulah menunjukkan betapa baik hatinya guys. Okey, so bila dia dah baik hati dengan orang-orang kampung dekat sana, apatah lagi untuk ibu bapa dia sendiri. Lina yang berumur 25 tahun ini, dia hanya tinggal bersama kedua orang tua dia, dan dia ni merupakan seorang anak tunggal. So, dia punya fokus dia hanya adalah kepada ibu bapa dia. Dia akan menjaga ibu bapa dia macam mana pun. Walaupun dia ni ada seorang yang memang baik hati macam aku cakap tadi, dan juga satu package kan, dia ni pun intelligent, memang pandai gila. Dia telah menerima beberapa peluang untuk bekerja untuk menjadi seorang guru di kawasan perkampungan tersebut, tetapi dia menolak offer on the table ni kan. Dia reject offer tu hanya untuk menjaga ibu bapa dia. Betapa mulianya hati Lina ini guys. Okey, sampaikanlah mak dia ni pun cakap lah, Lina, kau ni dah umur 25 tahun, pergilah cari kerja, cuba hang pergi mana-mana lah man, kot lah ada kerja yang kau boleh buat kan. Simpan duit untuk nak kahwin apa benda semua. Ramai lelaki beratur nak tengok kau ni si Lina oi. Tetapi Lina kata, tak apalah mak, Lina bukannya apa, laki-laki ni semua bukan boleh pakai ni. Alamak, bila makcik tengok makcik tu kalau buka kedai karipap sampai 12 malam, ingat diorang ni nak datang ke beli? Tak adanya. Diorang ni diam-diam ubi berisi lah macam tu orang kata. Ada je benda diorang nak ni, semua ni gatai ni. So dekat situ kita boleh nampak betapa mulia dia hati si Lina ni. Dia punya bertanggungjawab dekat dia punya ibu bapa dia. Sampaikan peluang pekerjaan pun dia sanggup untuk menolak.
Dan untuk keluarga si Lina ni, mereka memang hidup dalam kesusahan dan mereka sentiasa memerlukan bantuan. Dan untuk bapa dia pula, bapa dia adalah seorang pekebun, manakala untuk mak si Lina ni pula hanya adalah seorang suri rumah. Jadi Lina dia akan selalu membantu ibu ni di rumah untuk masak pagi, tengah hari, makan malam, sapa bagai semua tahu. Dan juga setiap kali bila bapa dia pergi ke kebun, Lina pada setiap hari dia akan memasak makanan untuk bapa dia bawa pergi ke kerja. Dia pun tahu bapa dia kerja pada pagi sampailah ke petang, tengah hari panas semua kan. So Lina ni dia akan masaklah nasi lah, lauk, ikan patin bagai semua. Jap, negeri Sarawak ikan patin ada? Aku rasa ada kan. Tak kisahlah ikan apa kan, ikan apa, kari pap apa semua kan. Buat kopi ais untuk bapa dia tau. So itulah rutin Lina pada setiap hari di mana dia berbakti kepada kedua orang tua dia yang telah lanjut usia mereka. Bapa dia berumur 65 tahun dan untuk mak dia pula berumur 56 tahun. Jadi terdapat pada satu hari ni guys, apabila bapa Lina telah pergi ke kerja untuk kerja kebun dia. Okey, dia nak handle kebun bagai semua kan. Tak tahulah kebun apa kan, tapi banyaklah dia handle kebun ini, kebun jiran punya ada. Bapa dia pun baik hati jugalah. So Lina ni dia mendapat sifat baik hati tu daripada bapa dia tahu. Bukan mak je ni tak baik ke apalah, tapi bapa dia ada extra sikit lah baik hati Okey, so bapa dia dah pergi kebun sana, dah buat kerja semua. Jadi Lina pun dia cakap lah, abah pergilah dulu, nanti Lina masakkan untuk abah Okey, Lina masakkan nasi goreng, Lina bawa ke abah. So itulah niat Lina pada hari itu. Dia hendak membawa makanan, bekal makanan untuk bapa dia. Jadi terdapat pada satu hari ni guys, di mana selepas bapa Lina telah pergi ke kebun untuk bekerja, Lina time tu dia tengah siap-siap untuk memasak bekalan makanan bapa dia dan kemudiannya dia akan menghantar makanan tersebut ke bapa dia. So selepas dia dah settle masak semua, dia pun pack semua makanan untuk bapa dia. Dia pun meninggalkan rumah dan pergi ke kebun yang bapa dia tengah kerja tu. Okey, so sambil tu Lina jalanlah relax semua kan. Lalulah ke kawasan kampung, celah-celah kampung semua kan. Ramailah lelaki semua duk skodeng dia kan. Dak cuit-cuit, aku tak tahulah zaman 60-an ada ke tidak cuit-cuit ni kan. Okey, memang banyak gila guys. Ada yang, "Hey Lina, buat apa tu?" Kau tahulah soalan-soalan macam tu kan. Standard 60-an ke sekarang ke sama je So sewaktu tu Lina dia pun jalan lah. Dia pun macam excited nak hantar makanan untuk bapak dia kan. Walaupun setiap hari mat. Okey, dia hantar makanan tapi dia macam excited gila tau. Yelah, berbakti dekat ibu bapa ni, dia punya feeling tu rasa lain macam tau. Okay guys, so memang bagus lah budak si Lina ni. So sambil dia jalan happy tu, pada masa itu gambaran kawasan kampung tu memang okay guys. Memang tak ada lah orang kata apa berbahaya lah, orang nak rompak ke apa, tak ada tau guys. Okay, so memang selamat untuk jalan seorang diri tau pada time tu. So Lina ni pun jalan tapi tak semena-mena guys. Terdapat sekumpulan lelaki telah mengepung Lina dan mereka telah memerkosa Lina dekat situ juga. Dan lelaki tersebut terdiri daripada 4 orang daripada kampung itu juga. Dan Lina dia boleh cam muka setiap lelaki yang telah memperkosa Lina pada ketika itu. Jadi waktu pun sampailah ke lewat petang dan bapa Lina pada time tu sudah mahu pulang ke kerja dan dia pun macam pelik. Mana pergi Lina ni? Dia kata nak hantar makanan dekat aku tadi tapi tak sampai-sampai ni kan. Ni dia sembang terus tak datang. So bapa dia tak adalah fikir benda-benda yang mengarut tau, sebab dia pun tahu kan dekat kampung itu memang selamat guys. Okey, jadi bapa dia pun dah pack barang semua, dah angkat cangkul, sabit semualah kan nak pulang ke rumah. And then sebaik sahaja bapa dia masuk ke kawasan rumah dia tu, dia ternampak isteri dia iaitu Mak Lina dah macam dah tak betul tau guys. Okey, dia dah panggil sini, panggil sana, tolong sini, panggil tolong sana semua kan. Sebab yelah dulu mana ada telefon bagai semua kan. So mak dia ni mengharapkan orang-orang kampung untuk panggil bapa dia ataupun suami dia pulang ke rumah sebab bapa dia tidak tahu apa yang telah terjadi kepada anak perempuan dia iaitu Lina. Dan sebaik sahaja bapa Lina masuk ke pintu rumah dia, terus bapa dia menjerin, "Astaghfirullahalazim, Allahu Akbar. Kenapa ni Lina?" Keadaan Lina, baju dia berkoyak rabak dan juga terdapat darah di dahi Lina. Jadi Lina pun dia memberitahu kepada bapa dia tentang apa yang telah terjadi, iaitu sewaktu dia hendak menghantar makanan bapa dia di kebun, dia telah diperkosa oleh sekumpulan lelaki penduduk kampung itu juga. Dan mereka 3 anak beranak ni tidak membuang masa, terus
pergi ke rumah ketua kampung yang bernama Encik Muzni. Jadi sebaik saja mereka sampai ke rumah ketua kampung Encik Muzni ni, bapa dia pun terus mengetuk pintu rumah Encik Muzni. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Mus, buka pintu Mus. Dan Encik Mus ni pun bukalah pintu depan rumah dia dan dia terkejut. Lan, Maria. Lina, awak ni okey ke tidak ni? Kenapa ni? Berdarah-darah ni. Muka luka kenapa ni Lina? Jadi bapa Lina pun terus menceritakan tentang apa yang telah terjadi kepada anak perempuan kesayangan dia itu. Dan sebaik saja Encik Mus ni dengar segala cerita yang telah disampaikan oleh bapa Lina ni, dia macam tergamam guys. Dia tergamam dan juga terdiam. Dan apa yang mengejutkan dekat sini guys, apabila Encik Muzni dengan nada yang perlahan sahaja menyuruh mereka bertiga untuk pulang ke rumah. Bapa Lina ni pun memang mengamuk lah, macam kau dah apa hal kau nak suruh kita balik ni kan? Kau tak nampak anak aku ni, dia baru lepas kena diperkosa oleh budak-budak samsing kat kampung kita ni Muzni weh. Dan apabila perbualan mereka tu telah berubah ke satu pertengkaran, bapa Lina telah menyuruh Lina dan juga ibunya untuk pulang ke rumah sebab dia hendak berbincang dengan Encik Muzni. Dalam lewat petang hampir ke maghrib macam tu, bapa Lina telah pulang ke rumah dan mestilah ibu Lina terus bertanya dia, sayang, so macam mana tadi perbincangan awak dengan Encik Muzni tu? Dan pasal Lina ni tak boleh dah ni, teruk sangat ni. Dan bapa dia dalam keadaan yang begitu kecewa dan juga sedih, dia berkata, kita memang dah tak boleh buat apa-apa Maria oi. Encik Muzni dia tidak mahu mengambil tindakan tentang apa yang telah terjadi dekat anak kita ni. Dan Maria pun macam, dah kenapa pula? Ini anak kita ni, cuba kalau kena dekat anak dia. Itulah dia Maria. Masalahnya sekarang ni, salah seorang yang buat benda ni dekat si anak kita ni adalah anak dia. Jadi sebab itulah dia tak nak mengambil sebarang tindakan. Sebab itu akan menjatuhkan air muka dia. Encik Muzni adalah seorang ketua kampung yang amat dihormati dekat kampung mereka tersebut. Jadi disebabkan itu, keluarga Lina, iaitu bapa dan juga ibu dia, berasa begitu sedih dan juga kecewa tentang keputusan yang telah dibuat oleh Encik Muzni. Dan Lina, dia berasa begitu marah dan dia pun bersuara, ini tidak adil. Lina kena perkosa oleh 4 orang lelaki pada kampung ini juga. Mana boleh dia buat macam ni kat keluarga kita, ayah? Ayah dia dan juga ibu dia hanya mampu terpaku dan juga terdiam dengar teriakan anak mereka itu. Yang peliknya guys tentang apa yang telah terjadi dekat Lina dan sekeluarga, selepas kejadian itu, tidak ada apa-apa yang telah dilakukan, sama ada nak letak, yalah, pagat ke, security guard ke apa ke kan. Tak ada guys, okey? Sebab keadaan diteruskan hanya seperti biasa, seperti hari-hari tu tak ada benda yang berlaku. Ibarat kes perkosa si Lina ni tidak meninggalkan pun satu titik hitam dekat sejarah kampung tersebut. Jadi selepas beberapa bulan kejadian ngeri itu telah melanda keluarga Lina, mereka telah berpindah keluar daripada kampung tersebut. Dan tidak ada seorang pun daripada penduduk kampung, termasuklah dengan Encik Muzni ni, mengetahui ke manakah mereka telah pergi. Selepas 3 tahun berlalu, terdapat sedikit perubahan yang telah berlaku dekat kampung tersebut, di mana ketua kampung Encik Muzni telah melantik seorang pemuda yang bernama Romzi yang berumur 28 tahun sebagai warden kampung tersebut. Lepas 3 tahun lepas 3-4 tahun mat kes kejadian si Lina ni baru nak buat warden. Lambat sangat mat. Dan Romzi ni merupakan anak didik Encik Muzni. Sebab Encik Muzni ni dia ni adalah kaki silat juga. Kaki silat bolehlah kot join mat kilau kot aku rasa pada time tu tapi yelah kan, mat kilau kat Pahang kan ni, kat Sarawak kan, boleh lah kan. Dia pun belajar silat juga semua. Jadi Romzi ni adalah anak didik dia. So dia telah memikul tanggungjawab untuk memastikan keselamatan kampung mereka daripada melanda, daripada apa-apa yang terjadi, seperti contoh kes Lina tadi. Tapi lepas 3 tahun cerita dia kan. So si Romzi ni dia memang kenal semua orang dekat kampung tersebut, termasuklah keluarga Lina. Dan dia juga telah terdengar apa yang telah terjadi dekat Lina, and dia pun amatlah bersimpati dan dia juga merasakan macam tidak ada pengadilan yang telah diberikan kepada keluarga Lina.
Dan dia juga berpendapat bahawa lelaki-lelaki yang terlibat dalam kes pemerkosaan Lina itu perlu diambil tindakan. Tetapi disebabkan Encik Muzni ni, sebabkan dia ketua kampung dan anak dia terlibat, member suruh tutup mulut. Inilah dia guys. Zaman-zaman dulu pun kabel sudah function mat. So disebabkan itu Romzi tak boleh buat apalah. Dia bising-bising kan, tak dapat pula kerja jadi warden ni kan. Mungkinlah gaji sedap lah kot si warden ni kan. So maybe that's why lah Romzi dia hanya mampu untuk menutup mulut dia dan juga meneruskan dia punya tanggungjawab untuk memastikan keselamatan kampung mereka itu. Sehinggalah pada satu hari ni guys, Romzi pada ketika itu dia sedang menjaga kawasan kampung itu. Dia duduklah naik basikal, dia pusing-pusing semua kan. Sehinggalah dia ternampak kelibat seorang wanita yang begitu cantik, berkebaya merah, bersanggul bunga, berjalan memasuki ke kampung mereka tersebut. Mata Romzi memang terpaku ke arah gadis tersebut. Dia macam, siapa pula ni? Ni manis-manis sudah mari ni kan? Dan pada ketika itu, Encik Muzni pun dia berada bersama Romzi pada time tu tau. So, Romzi pun macam, Cik Muzni, itu bukan Lina ke? Encik Muzni tenganga babe, tenganga tengok si Lina. Aku tak tahulah whether dia tenganga sebab dia punya kecantikan ke si Lina ni kan. Orang tua ni pun boleh tahan juga dia punya gatai dia kan, okey? Ataupun sebab apa yang telah terjadi dekat dia dan keluarga dia, terutama sekali ke atas diri dia, mungkin dia terkejut dan juga rasa takut. Jadi selepas 3 tahun Lina sekeluarga tidak duduk dekat rumah diorang dekat kampung itu, memang rabak mat rumah dia teruk lah, dah usang lah. Lagi-lagi zaman dulu kan, rumah dibuat daripada daun nipah, daun kayu semua kan. So dah memang begitu usang tau. Dan apa yang mengejutkan Romzi adalah apabila si Lina ni dengan tenang sahaja jalan memasuki ke rumah peninggalan ibu bapa dia. Dan ibu bapa dia pun telah dijemput oleh Ilahi. So hanya tinggal Lina seorang sahaja. Dan Romzi dia sempat bertegur dengan si Lina ni, tetapi Lina hanya mendiamkan diri dan juga melihat tepat ke mata Romzi dan mengedarkan diri. Cuma pada waktu ini guys, kepulangan Lina itu bukanlah hanya nak balik ke rumah semata-mata guys. Sebab sifat dalam diri Lina ni telah berubah 180 darjah, di mana Lina yang dulu seorang gadis yang cantik, baik hati dan juga sentiasa sopan santun bila bercakap dengan orang, tidak lagi wujud dalam diri dia itu guys. Lina yang baru balik ini nampak jauh lebih cantik daripada sebelum ini, tetapi dia telah berubah menjadi seorang yang begitu panas baran dan juga keras hatinya. Keras hati kau Lina? Tiba. Dan Lina dia sedar apabila dia jalan memasuki ke kampungnya itu, hampir ke semua orang kampung terpaku melihat dia dan dia akan membalas dengan renungan yang tajam ke arah mata mereka. Dan melalui mata Lina ternampak bahawa si Lina ni pulang dengan sifat dendam yang begitu mendalam. Dia hendak memastikan apa yang telah terjadi kepada dia, siapa yang telah membuat benda-benda itu kepada dia, akan mendapat balasan yang setimpalnya. Keadaan kampung mereka itu masih lagi dalam keadaan selamat, tidak ada kacau bilau yang telah berlaku. Tetapi penduduk kampung dekat sana, mereka perasan ada benda yang macam tak kena. Sejak kepulangan Lina ke kampung tersebut, selepas dia masuk sahaja ke rumah dia, dalam sebulan mereka hanya akan nampak dia keluar daripada rumah dia hanya sekali untuk membeli barang keperluan di kedai runcit yang berdekatan. Dan itu telah menyebabkan pelbagai andaian telah dibuat oleh penduduk kampung itu. Macam-macam diorang ada mengatalah dekat si Lina ni kan, cakap lah dia ni ada buat tu lah, dia ni ada buat ni semua kan. Lina balik makin cantik lah, ada lah tu kan cucuk ke botox ke apa tau. Macam-macam lah andaian telah dibuat ke atas Lina ni tau. Cuma aku nak ingatkan kat korang lagi sekali, awal-awal video tadi aku cakap di mana sifat dendam itu yang telah terpendam lama sangat boleh membuatkan seseorang itu membuat perkara-perkara yang di luar akal fikiran kita. Di mana Lina rupa-rupanya selama dia telah menghilangkan diri untuk 3 tahun lebih itu, dia telah belajar sesuatu demi pembelaan dirinya itu. Dan apa yang telah dia belajar adalah dia telah menuntut ilmu hitam.
Pada setiap malam Jumaat di kampung tersebut akan menganjurkan majlis khatam Al-Quran dan juga majlis tahlil membaca Yasin. Jadi pada time tu ustaz pula Encik Musni lah, dia akan mengetuai majlis tersebut. So member jadi ustaz lah cerita dia kan. So dia pun okey lah, dia handle semua majlis khatam Al-Quran semua kan, adalah majlis makan-makan semua kan. Dan Romzi pula sebagai warden kampung tersebut, dia akan meronda di setiap rumah untuk memastikan semuanya berada dalam keadaan yang okey, sebab semua orang pada time tu akan pergi ke masjid yang berdekatan. Jadi rumah-rumah semua kosong lah kan cerita dia kan. Tetapi sewaktu Romzi dia duduk meronda-ronda tu, hanya satu rumah sahaja yang masih lagi menyala lampu di dalam, iaitu tak lain tak bukan rumah Lina, si gadis cantik yang berkebaya merah. Jadi apabila Romzi dia sedar bahawa Lina dia masih lagi ada dekat rumah and dia tak join majlis khatam Al-Quran tu, dia macam pelik lah, dia fikir lah, apa benda lah Minah ni buat dalam rumah kan, tak ada nak join ke majlis makan Al-Quran, astaghfirullahalazim, majlis khatam Al-Quran ke apa kan. Tapi yelah kan, mungkin dia fikir mungkin Lina letih ke apa kan, so dia tak adalah nak pergi ketuk rumah si Lina ni. So dia pun ronda dan macam biasalah dekat kampung kan, mestilah ada kebun sini, ada kandang kambing, kandang lembu, reban ayam semua kan. So si Romzi duk meronda-ronda dengan basikal dia. Apabila dia melalui sebelah reban ayam, di mana dekat situlah orang-orang dekat pasar akan menghantar ayam tau dekat kampung-kampung ni untuk orang kampung ni makan semualah, nak menyembelih ke apa semua kan. Tetapi yang peliknya untuk si Romzi ni, dia perasan langsung tak ada seekor ayam pun yang ada dekat dalam reban tersebut. Kalau nak fikirlah ayam-ayam dalam reban tu dah jadi lauk untuk majlis tu, macam tak masuk akal pula kan. Berapa kerak dia orang kat kampung ni. So macam dia pelik tau. Mana pula pergi ayam-ayam aku ni kan. Ayam dia macam dia pula owner si reban tu kan. So dia macam pelik tau. So dia pun terus pergi balik ke masjid tersebut dan memberitahu kepada Encik Musni. Dan apabila Romzi telah memberitahu kepada Encik Musni bahawa semua ayam dalam reban sebelah rumah Lina tu dah hilang, Encik Musni dia terkejut guys, dan dia berkata, astaghfirullahalazim Romzi, kau biar betul. Pagi tadi baru aku suruh si Mohan hantar 2 lori Romzi ayam weh. Penduduk kita ni bukan je ramai pun, majlis malam ni berapa orang je, takkanlah semua ayam habis. Kau biar betul Romzi, cuba kau tengok betul-betul. Kau ni dah jadi warden, dah banyak pula lemak kau ni. Jadi selepas je si Romzi dah kena maki dengan ketua kampung ni, dia pun ambil lah dia punya basikal buruk tu, teruskan dengan tanggungjawab dia sebagai warden kan. Dia punya tanggungjawab tu untuk meronda di seluruh kawasan kampung tersebut. So dia pun bawa lah, sambil tu dia macam mencarut-carut lah, cilaka betulnya Encik Musni kan, boleh maki aku kan, sebaiklah tak ada awet nampak ke apa kan, jatuh pula air muka dia kan. So dia pun bawa basikal dia. Tapi Romzi ni pun warden juga. Tapi dia ni sebenarnya penakut guys, okey? Sebab keadaan kampung tu memang begitu gelap. So dia bawa basikal dia slow-slow dia, dan macam-macam dia terfikir. Cuma sewaktu sahaja dia lalu dekat depan rumah si Lina ni, macam tadi jugalah dia nampak rumah Lina sahaja yang masih bercahaya tau, sebab semua orang masih ada dekat masjid. So dia terus ada perasaan macam ingin tahu, dia macam Lina dekat rumah kan, mungkin aku bolehlah ketuk pintu kan, kot lah dia buka pintu ke apa kan. So si Romzi dia pun pergilah ke rumah Lina, tetapi dia tidak pergi ke pintu depan. Romzi dia pergi ke belakang rumah si Lina. Dan rumah Lina ni macam biasalah, rumah usang yang dah buruk lama dia tinggal. So banyaklah lopong-lopong dekat papan rumah dia tu. So dia pun tengoklah celah-celah lubang tersebut. Skodeng lah cerita dia kan. Tapi yelah zaman 60-an kan, biasalah tu kan. Dia fikirlah kot-kot lah ternampak free show orang kata kan. So dia macam excited tau. Dia dengan perlahan dia menghendap melihat melalui lubang papan rumah si Lina ni. Jadi sewaktu dia duduk tengok dia celah-celah lubang papan rumah si Lina ni, dia rasa excited lah kan. Tetapi guys, alangkah terkejutnya si Romzi ni apabila dia ternampak Lina dia sedang mengangkat seekor ayam dan menyembelih leher ayam itu dan tadah dengan sebiji mangkuk untuk mengisikan darah daripada ayam tersebut. Romzi dia terkejut, tenganga, dia hampir menjerit, tetapi dia
cakap mulut dia sebab dia tak nak kasih kantoi. Kok Lina nampak dia, leher dia pula kena sembelih kan. So member pun diam je guys. Okay, dan bukan itu saja sebab Romzy dia juga ada ternampak kemenyan dan juga satu patung yang Lina telah pun cucuk dengan pisau. Dan juga selepas dia telah menyembelih ayam tersebut, Lina ada memulakan satu bacaan mantra yang begitu menyeramkan si Romzy ni. Wahai penghuni rimba, ku menyeru namamu. Di mana kau? Aku ingin membawa bala ke kampung ini dengan membalas dendam. Dendam yang berdarah. Dan sebaik saja Romzy terdengar mantra yang telah dibaca oleh Lina tu, member hampir tersungkur guys. Dia hampir tersungkur dan dah nak menangis dah. Dan dia cuba untuk melarikan diri. Tetapi alangkah terkejutnya guys, apabila dia berpusing belakang melihat ke arah rumah Lina itu, dia ternampak satu lembaga besar yang begitu tinggi sehingga mencecah ke bumbung rumah Lina. Dan yang hampir membuat Romzy terkencing apabila lembaga itu bersuara. Wahai tuanku, ku menyahut seruanmu. Akan ku tunai segala kehendakmu dan aku akan menjadi hamba-Mu. Dan sebaik saja Romzy dia terdengar suara yang menyeramkan daripada lembaga hitam tersebut, dia dengan tak cukup tanah terus pulang ke rumah sebab dia berada dalam keadaan yang begitu ketakutan. Dia cuba untuk tidur pada malam itu tetapi dia tidak mampu untuk melelapkan mata dia sebab di telinga dia hanya terngiang-ngiang suara Lina dan juga lembaga tersebut berbual berkenaan dengan untuk membawa bala ke kampung dia tersebut. Pada malam keesokan harinya, gempar seluruh kampung tentang berita mayat seorang pemuda yang bernama Kamal telah ditemui mati dengan keadaan yang begitu mengerikan di mana lehernya telah dipatah dua, mata dia tersembel keluar dan terdapat kesan-kesan terbakar di seluruh badan dia. Dan rupa-rupanya guys, Kamal itu adalah mangsa yang keempat yang telah mati dalam keadaan yang begitu tragis pada bulan itu sahaja tau. Dan kesemua mangsa-mangsa yang terlibat itu merupakan lelaki-lelaki yang telah menceroboh kehormatan Lina pada satu ketika dahulu. Dan pada keesokan harinya, Romzy dia telah hadir ke majlis pengemubian Kamal dan di dalam fikirannya, dalam kepala otak dia, dia ada berfikir, adakah kejadian ini, kematian si Kamal ni ada berkait rapat dengan malam yang dia nampak dekat rumah si Lina tu? Adakah kejadian ini adalah semuanya kebetulan ataupun dia ada berkaitan dengan perbuatan pengamalan ilmu hitam oleh Lina? Jadi si Romzy ni dia akan rasa bersalah kalau dia tidak memberitahu Encik Muzni iaitu ketua kampung tentang apa yang dia nampak pada malam di rumah Lina tersebut. Sebaik selesai sahaja pengemubian si Kamal tu, Romzy tanpa memasa dia terus pergi ke rumah ketua kampung untuk menceritakan segala-galanya tentang Lina yang telah pun mengamal ilmu hitam dan juga lembaga hitam yang Romzy nampak pada malam itu. Dan pada malam itu juga, seluruh penduduk kampung termasuklah ketua kampung dan juga Romzy terus pergi ke rumah Lina dan menggeledah masuk. Dan sebaik saja mereka masuk ke rumah Lina itu, semua tergamam guys. Sebab diorang nampak dekat dalam rumah Lina itu, keadaan dia begitu usang. Dia punya dinding kayu semua berwarna hitam ibarat macam nak terbakar. Dan bau dalam rumah Lina tersebut teramatlah busuk. Terdapat banyak bangkai-bangkai ayam yang bergelimpangan di dalam rumah Lina. Tetapi tiada sesiapa pun nampak susuk tubuh Lina dalam rumahnya itu. Jadi apabila mereka telah menggeledah rumah Lina itu, penduduk kampung semua pulang ke rumah. Cuma hanya tinggal Romzy yang masih lagi terpaku di depan rumah Lina. Dan apa yang mengejutkan Romzy pada ketika itu, dia ternampak kelibat Lina sedang bertenggek di atas atap bumbung rumah dia. Atap bumbung rumah dia mat dua kali atap rumah dia dengan keadaan muka dia ibarat rupa nenek kebayan yang begitu hodoh dan juga lembaga hitam yang besar itu berdiri di belakang dia.
Romzi dia hampir pitam, tetapi dia diselamatkan oleh Encik Musni dan dia berbisik kepada telinga Romzi. Romzi, kuat Romzi. Aku nampak apa yang kau nampak. Lina kan atas atap tu. Kau kuatkan diri, kau istighfar. Kau warden kampung ni, Mat. Kau kena kuat, Mat. Tolong kuat untuk aku, Romzi. Kuatkan diri kau, baca segala ayat-ayat suci Al-Quran dan kita pulang ke rumah. Dan kita akan mencari segala bantuan yang boleh. Kita akan panggil ustaz untuk membersihkan kampung kita ini daripada bala Lina. Pada malam keesokan harinya merupakan malam Jumaat di mana macam biasa kampung itu akan mengadakan majlis baca Al-Quran, majlis tahlil dan juga doa selamat untuk membersihkan kampung itu daripada bala-bala yang telah ditinggalkan oleh Lina itu. So macam biasa bila nak ada majlis-majlis ni semua penduduk kampung akan berkumpul dekat masjid. Termasuklah Romzi, warden kita ni. Tetapi yang pelik pada malam itu guys, kelibat ketua kampung Encik Musni tidak kelihatan guys. So dekat situ dah jadi macam perbualan lah antara penduduk kampung dan juga Romzi. Semua duk tanyalah, Romzi, mana pergi si ketua kampung ni? Tak sampai-sampai lagi ni kan. So Romzi dia macam pelik lah, kenapa Encik Musni tak sampai-sampai lagi ni kan. Okay, so dia pun tunggulah dalam 5-10 minit. Dan secara tiba-tiba daripada jauh Romzi dia terdengar bunyi yang amat dia kenal guys. Seram kan? Tapi tak. Sebab apa yang dia dengar tu adalah bunyi motor Encik Musni yang dia selalu dengar pada setiap hari. Tapi yang pelik dia guys, semakin dekat motor tu datang, semakin kuat bunyi dia. Dan tiba-tiba Romzi dia terdengar suara ustaz tu. Asyik ustaz dia Encik Musni punya suara. Romzi, weh, break tak makan, weh. Depan 50 orang kat masjid tu, termasuk Romzi, 51, motor ustaz tu terus fly langgar pokok di depan rumah Lina yang begitu besar, pokok puaka lah orang panggil kan. Member terus terhantuk kepala dia langgar pokok tersebut dan innalillah, perginya Ustaz Musni pada malam itu. So, disebabkan kes itu, Romzi selaku warden di kampung tersebut, selepas pemanggilan ustaz, asyik ustaz Encik Musni, Romzi jadi ketua kampung. Sejak pemergian Encik Musni, bekas ketua kampung, Romzi selaku ketua kampung baru tu, dia pun telah panggil semua ustaz untuk membaca doa selamat, untuk membersihkan segala bala-bala yang telah ditinggalkan oleh Lina. Kampung tersebut kembali normal dan untuk rumah Lina pula tidak lagi berpenghuni dan hari demi hari yang telah berlalu, rumah usang dia itu pada akhirnya telah sujud menyembahi bumi. Namun, setiap penduduk kampung kat situ tidak boleh melupakan tragedi ataupun titik hitam yang telah berlaku kepada kampung mereka tersebut. Dan terutama sekali pada setiap malam Jumaat ataupun malam Kliwon, apabila Romzi berjalan kaki untuk pergi ke masjid, dia akan ternampak kelibat Lina yang berkebaya merah bersanggul bunga akan duduk di atas dahan pokok di depan rumah lamanya itu. Semoga ada sinar hidayah buat Lina setelah apa yang dia telah lakukan, dan kita tahu Lina ni sebenarnya adalah mangsa perkosaan yang ingin membela dirinya. Tetapi kita pun tahu amalan ilmu hitam itu adalah satu perkara yang begitu salah di sisi agama Islam. Semoga kami semua akan dijauhi daripada bisikan dan juga ajaran iblis dan juga syaitan yang boleh menyimpangkan kami daripada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah dia guys, kisah seram Kliwon pada malam ni. Aku harap korang terhibur dengan kisah malam ni. Terdapat banyak gila unsur yang ada dalam kisah ini. Sedih ada, marah pun ada, pelik-pelik pun ada guys. Okey, lagi-lagi si Romzi ni warden jadi ketua kampung mat. Dahsyat tak dahsyat Okey, jadi aku nak cakap terima kasih lah guys buat tengok video aku sampai habis. Aku akan sentiasa buat yang terbaik untuk korang, dan kepada semua yang telah subscribe kepada channel Nas Winchester, aku nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan kepada mana yang belum lagi join geng Kliwon punya membership,
tekan butang join. Korang boleh memberikan sumbangan melalui super chat. Itu akan membantu banyak untuk channel dan semacam saya untuk membesar. Nantikan konten-konten yang menarik akan datang. Dan kepada mana yang dah join geng Kliwon ni, you guys are the best. Aku harap kisah malam ni dapat memberikan pengajaran yang banyak gila dekat kita semua. Dan semoga kita semua akan diberkati oleh Allah SWT. As always guys, never stop creating. I will see you in the next premiere. Assalamualaikum. Bye bye. Pasal Selina telah mengamalkan ilmu hitam dan juga telah